Bilqis ni dia kirim satu bekas, satu wadah kepada Nabi Sulaiman. Dia minta kepada utusan dia ni, bila kamu berhadapan dengan Sulaiman, minta Sulaiman isi air dalam bekas tu. Isi air dalam bekas kosong tadi, tapi bersyarat air yang bakal diisi oleh Nabi Sulaiman ni, sumber air tu bukan datang daripada langit, bukan datang daripada bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini mengundang barakah dan rahmat dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml, merujuk ayat 36 dan 37, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Surah An-Naml ayat 36 dan ayat 37. Di dalam ayat yang pertama Allah berfirman, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ, maka tatkala utusan-utusan itu sampai kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Siapakah utusan-utusan yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dia ada hubung kait dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat 35
wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Sebelum ini penguasa Sabak iaitu merujuk kepada Ratu Bilqis. Wa inni mursilatun ilaihim, sesungguhnya aku akan mengutuskan kepada mereka utusan-utusan, bihadiyatin, dengan membawa kepadanya, yakni kepada Sulaiman, berupa hadiah-hadiah. Fanaziratun, maka kita akan tunggu, bima yarji'ul mursalun, apakah yang akan dibawa balik atau dibawa pulang oleh utusan-utusan tersebut. Jadi ayat pada malam ini menyambung yang mana utusan-utusan Bilqis daripada negeri Sabak selamat sampai di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan membawa hadiah-hadiah daripada kemegahan dan kebesaran kerajaan mereka, iaitu kerajaan Sabak. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida telah menjelaskan beberapa perkataan ulama berkaitan dengan hadiah-hadiah yang dibawa. Pertama, penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir ialah ulama-ulama salaf tafsir dan ulama-ulama yang lain mengatakan Bilqis telah mengirimkan sejumlah hadiah yang besar, hadiah yang banyak kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, berupa emas, berupa permata-permata, batu-batu dan hal-hal yang lain. Manakala sebahagian ulama lain pula mengatakan Bilqis mengirimkan hadiah berupa jongkong-jongkong emas. Pendapat kedua, jongkong-jongkong emas dikirimkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan menurut Ibnu Katsir, ini adalah merupakan pendapat yang lebih benar, iaitu Bilqis telah mengirimkan kepada Sulaiman berupa wadah-wadah, bekas-bekas ataupun kita sebut sebagai perhiasan-perhiasan yang semuanya terbuat daripada emas. Bekas tadi semua daripada emas, perhiasan tadi semua daripada emas. Walaupun demikian, ada penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir, iaitu menurut dua orang ulama. Pertama ialah Mujahid dan yang kedua ialah Sa'id bin Jubair, serta selain daripada keduanya, merujuk bahawa selain daripada dua nama ulama yang disebutkan ini, ada juga di kalangan ulama lain yang menyatakan pendapat yang akan kita kemukakan ini. Pertama, ada riwayat menyebut Bilqis telah mengirimkan pelayan-pelayannya daripada negeri Sabak yang berupa pelayan lelaki dan pelayan wanita. Dia kirim kepada Sulaiman, ada pelayan lelaki, ada pelayan wanita. Cuma dia punya trik, dia punya helah ialah pada pelayan lelaki, mereka ini dipakaikan dengan pakaian wanita, manakala pelayan wanita dipakaikan dengan pakaian lelaki. Seolah-olah dengan kata lain menyamar, trik. Dan Ratu Bilqis berkata, kalau benar-benar sesungguhnya Sulaiman itu seorang Nabi dan Rasul Allah, pasti dia dapat kenal, pasti dia dapat cam dan detect hak mana benar-benar lelaki, hak mana benar-benar wanita, daripada pakaian yang ditasyabuhkan, pakaian yang disamarkan tadi. Baik, bila sampai di sana untuk menguji mereka, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam minta mereka ni ambil wuduk, minta mereka ni supaya berwuduk. Bila mereka ni nak berwuduk, disediakan kepada mereka satu bekas yang besar, yang mana dalam bekas tu diisikan air.
Yang mana lelaki tapi pakaian dia wanita ni, bila nak ambil wuduk, dia pergi celup tangan dia dalam bekas tu terus. Dia pergi celup tangan ada air tadi, hak lelaki, tapi pakaian wanita dia celup terus tangan dia, basuh tangan. Manakala yang wanita berpakaian lelaki, dia ambil dulu bekas lain hak kecil tu, dia basuh di luar. Dia cebok dulu, dia basuh tangan dia. Jadi daripada perlakuan tersebut, Nabi Sulaiman dapat cam dan detect hak mana sebenarnya lelaki, hak mana sebenarnya perempuan daripada perbuatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kes wuduk juga, tapi bentuk yang berbeza. Bila Nabi Sulaiman suruh mereka ni basuh tangan, hak mana perempuan berpakaian lelaki tadi, bila basuh tangan, mereka basuh tangan yang belah dalam dulu sebelum mereka basuh tangan yang bahagian luar. Maksudnya dia ambil ayat tu basuh hak dalam dulu, hak tapak ni dulu, lepas tu baru basuh hak luar. Tu perempuan pakaian lelaki. Bila mari hak lelaki pakaian perempuan, mereka tu basuh hak luar dulu. Basuh hak luar dulu, baru basuh hak dalam. Jadi melalui perbuatan tersebut, Nabi Sulaiman dapat cam mereka. Dan ada satu lagi riwayat menyebut cara mereka ni basuh tangan sampai ke siku. Hak mana perempuan pakaian lelaki, dia basuh tangan tu naik ke atas, daripada bawah naik ke siku. Bila time lelaki hak pakaian wanita, dia basuh siku dulu turun ke bawah. Dia basuh siku dulu turun ke bawah. Jadi dapat detect melalui perbuatan tersebut. Baik. Apa yang disebutkan di sini, hanya Imam Ibn Katsir pun sebut disclaimer benda ni, Allah lah yang lebih mengetahui akan hal tersebut. Tetapi sumber-sumbernya jelas adalah dari kisah-kisah Israiliyat. Dia sebut dalam tafsir dia, walaupun dia datangkan riwayat tu, tapi dia kata hanya Allah yang lebih mengetahui, dan dia sebut sumbernya banyak dari Israiliyat. Bahkan lebih jauh ada riwayat yang lain menyebut Bilqis ni dia kirim satu bekas, satu wadah kepada Nabi Sulaiman. Dia minta kepada utusan dia ni, bila kamu berhadapan dengan Sulaiman, minta Sulaiman isi air dalam bekas tu. Isi air dalam bekas kosong tadi, tapi bersyarat air yang bakal diisi oleh Nabi Sulaiman ni, sumber air tu bukan datang daripada langit, bukan datang daripada bumi. Air tu tak boleh dari langit, tak boleh daripada bumi. Dengan kata lain, kalau air hujan tak boleh lah dari bumi pula, tak boleh ambil air laut, tak boleh air sungai, tak boleh air tasik, tak boleh air parit, tak boleh gali telaga, tak boleh mata air, tak boleh. Betul, nak ambil air kat mana? Hak atas langit pun tak boleh, hak dalam bumi pun tak boleh. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengerahkan dan melepaskan kuda-kuda dia. Jadi dia pacu kuda dia ni, yang menyebabkan kuda tadi tu berkeringat dan berpeluh. Jadi daripada keringat dan peluh kuda-kuda tadi, dia apa? Dia ambil bekas tadi, dia bubuh peluh kuda tadi dalam bekas sehingga terisi dengan air daripada keringat dan peluh kuda. Jadi bukan di langit dan bukan di bumi. Kalau ada tempat lain, bila saya tanya awal, agak-agak air apa ni? Dia awal lagi, air kencing Ustaz. Awal sangat dia borak. Dah bukan langit, bukan bumi, air kencing. Dah bukan. Tapi itulah riwayat. Dan ada juga riwayat lain, Bilqis ni kirim beberapa biji batu-batu permata sekali dengan tali pengikat. Tapi dia tak ikat. Dia suruh Nabi Sulaiman yang ikatkan tali itu mengutaskan pada batu-batu tadi jadi macam loket ataupun kalung, tapi dia asing, batu asing, tali itu asing, dia suruh Sulaiman pasang. Jadi Nabi Sulaiman melaksanakan tugasnya dengan baik. Samalah seperti di atas tadi, sumber-sumber dan kisah dia adalah kebanyakan daripada sumber Israiliyat. Baik, biar yang itu.
Qala, berkata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bila hadiah-hadiah tadi dihadapkan ke hadapan beliau, atumiddunani bimalin, adakah kamu nak menolong ataupun membantu aku dengan harta-harta ni? Kamu datang daripada kerajaan kamu, kamu datang daripada tempat kamu, negeri Sabah, sebuah negeri yang terkenal di Yaman. Tapi kamu bawa hadiah kepada aku, kamu bawa cenderamata kepada aku ni berupa harta-harta. Nabi Sulaiman tak melirik pun pada harta tu. Nabi Sulaiman tak pandang pun pada harta tu. Apalah sangat nilai, value harta tersebut di sisi Nabi Sulaiman dibandingkan dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Baik. Nabi Sulaiman daripada penafsiran ayat ni memaksudkan, adakah kamu ni nak melembutkan hati aku? Kamu nak memujuk hati aku ni? Kalau kita hari ni nak kata apa? Bawa hadiah tu semata-mata nak bagi sedap hati. Bawa hadiah ni kepada aku dengan mengharapkan aku akan melepaskan kamu. Maksud di sini ialah, adakah kamu bawa hadiah, aku akan abaikan apa yang telah aku perintahkan kepada kamu sebelum ni? Sebelum ni Hudhud dah bawa berita kepada Nabi Sulaiman bahawa Ratu Bilqis dan penduduk negeri Sabah ni telah melakukan bentuk kesyirikan kepada Allah. Sebab mereka menyembah matahari selain daripada Allah. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni minta mereka ni supaya beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah, jangan sembah makhluknya hanya selain daripada Allah. Jadi dengan kamu bawa hadiah ni, kamu ingat hati aku akan jadi sejuk, hati aku akan jadi lembut, maka aku akan membiarkan hal tersebut. Jadi sebab kamu bawa hadiah ke aku ni, benda aku suruh tu, apalah aku abaikan. Jangan kamu anggap macam tu. Sebab hadiah kamu ni tak seberapa nak dibandingkan dengan kesyirikan yang kamu buat tu lagi besar. Aku sekali-kali tak akan abaikan hal tersebut. Hal tu lagi penting. Kamu tinggalkan sembahan terhadap matahari, beriman kepada Allah tu lagi penting daripada hadiah yang kamu bawa ni. Satu lagi, jika kamu berkeras, aku minta kamu beriman, kamu tak mau beriman, maka kita akan perang. Jangan ingat negara kamu akan selamat daripada diperangi oleh kami. Dengan bawa hadiah ni adakah tak berperang? Tidak. Sebab itulah Bilqis ni antara tujuan dia hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman, dia mengharapkan di antara dua benda. Bila hadiah ni sampai kepada Nabi Sulaiman dan dia menerimanya, mudah-mudahan dia mengabaikan urusan kita. Itu dia sebut kepada utusan dia. Maksudnya hak kita dah buat ni dia abaikan. Satu lagi, kalau dia nak juga kita ni bayar ufti ataupun wang apa-apa kepadanya setiap tahun, kita akan bayar dengan mengikat perjanjian-perjanjian tertentu dan dia akan membiarkan urusan kita. Tetapi itu bukan Nabi Sulaiman yang dia harapkan. Nabi Sulaiman amat bertegas tentang soal akidah, bukan main-main. Jadi hadiah ni tak ada makna, tak ada nilai bagi aku. فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ. Sesungguhnya apa yang dikurniakan, dianugerahkan oleh Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kamu datangkan. Kamu berasa tempat kamu, permata-permata ni kira hadiah yang hebat. Kamu berasa kamu bawa daripada Sabah, mah-mah ni, ketui-ketui mah ni, semua bekas daripada mah tu hebat dah di sisi kamu. Tapi aku nak habaq dekat kamu, apa yang Allah bagi, Allah anugerah kepada aku jauh lebih baik daripada apa yang kamu bawa ni. Yang dimaksudkan oleh Nabi Sulaiman di sini merujuk tafsir Ibnu Katsir, dia sebut 3 benda. Hak kata anugerah yang Allah bagi lebih baik. Pertama ialah al-mulk, kekuasaan, pemerintahan, kerajaan yang besar dan luas.
Kan Nabi Sulaiman merajai jajahan-jajahan yang luas timur dan barat. Yang tu Allah bagi jauh lebih baik dengan apa yang kamu bawa. Yang kedua, al-mal, perbendaharaan-pembendaharaan yang tak terhitung. Kalau setakat batu-batu permata ke jenis-jenis macam ni, kan ada riwayat menyebut Nabi Sulaiman kalau dia nak benda-benda macam ni, dia suruh jin je pergi menyelam dalam laut, ambil benda tu untuk dia bila-bila masa je. Setakat kamu nak bawa jenis-jenis macam tu tak ada nilai pun. Yang ketiga, apa dia? Askar, ketenteraan dia. Sebab tentera Nabi Sulaiman, kita dah cerita banyak kali, bukan manusia saja. Manusia pun tentera Nabi Sulaiman, jin pun tentera Nabi Sulaiman, ifrit pun tentera Nabi Sulaiman, spesies burung pun tentera Nabi Sulaiman, spesies haiwan lain pun tentera Nabi Sulaiman. Jadi tiga tafsir Ibnu Katsir sebut apa yang dimaksudkan, inilah yang Allah bagi lebih baik daripada apa yang kamu bawa. Walau bagaimanapun kalau kita meneliti dan menganalisis hujah-hujah dan paparan di dalam tafsir lain, dia ada sebut lagi beberapa perkara. Antaranya ialah an-nubuwah war risalah. Yang dikatakan lebih baik yang Allah bagi pada Sulaiman tu ialah kenabian dan kerasulan. Dia diangkat jadi nabi, dia diangkat jadi rasul. Ada lain ulama menyebut ad-din wal Islam, agama dan Islam tu yang mulia di sisi Nabi Sulaiman. Dan ada yang menyebut al-hikmah, kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan yang sebenarnya kamulah yang membangga-banggakan hadiah yang kamu berikan atau sampaikan ni. Bagi aku benda ni tak ada apa, tapi kamu yang berasa bangga, kamu berasa seronok, kamu berasa teruja dengan hadiah yang kamu bawa, kamu mengharapkan aku terima benda ni. Yang sebenarnya orang yang jenis suka hadiah, beri hadiah, terima hadiah ni bukan aku, kamu sebenarnya. Bila kamu jenis pesen macam ni, bagi hadiah ke orang, mengharapkan orang buat macam ni, bagi hadiah ke orang, mengharapkan orang lembut hati, ni sebenarnya sifat kamu, bukan sifat aku. Kamu jenis suka-suka macam ni. Sebab itulah ada riwayat daripada Imam Al-A'mashi. Imam A'mashi meriwayatkan daripada Minhal bin Amru. Minhal bin Amru riwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair daripada sepupu Rasulullah, iaitu Abdullah ibnu Abbas. Dia menyebut sebelum utusan-utusan Bilqis ni sampai, Nabi Sulaiman telah memerintahkan jin-jin dan ifrit ni supaya menyulap 1000 buah istana. Maksudnya istana Nabi Sulaiman sebelum ni 1000 buah tu, bersuruh jin dengan ifrit ni sulap. Ada yang sebahagiannya supaya dibuat daripada emas, ada sebahagiannya dibuat daripada perak. Jadi bila utusan-utusan ni sampai, lalu ditunjukkan benda tadi. Kita bawa ketui emas je, kita bawa jongkong emas, kita bawa bekas daripada emas, tapi dia punya istana, oh emas. Dia punya istana, perak, hak ni emas, hak ni perak, hak ni emas, hak ni perak. Bukan sebiji. Berapa? 1000 biji. Jadi kalau nak dibandingkan apa yang Allah bagi pada dia dengan hak kita bawa ni, apa nilai dia? Kita duk rasa hebat ni, mesti Sulaiman suka ni, kita bawa emas macam-macam. Apa dia punya istana? Emas. Nah, sebab itulah daripada dalil kisah ini, ada setengah ulama telah mengeluarkan hukum. Hukum apa? Hukumnya harus bagi penguasa-penguasa ataupun pemerintah ni nak menghias ataupun mencantikkan dia punya kerajaan ataupun dia punya tempat-tempat tertentu sekiranya ada kedatangan tetamu, duta ataupun delegasi. Maksudnya contoh kita punya kerajaan, mungkin ada berita, ada kedengaran pemimpin daripada luar, duta daripada luar, ataupun perjanjian-perjanjian tertentu yang akan berlangsung di tempat kita.
Jadi hukum dia harus tak salah. Sebelum kedatangan delegasi ataupun utusan ni, kita nak mencantikkan kawasan kita. Kita nak mencantikkan tempat kita. Atas dasar kedatangan tetamu-tetamu tadi berpandukan kepada kisah Nabi Sulaiman ni. Kita nak tunjuk apa yang kita ada, apa yang kita punyai, untuk dijadikan satu kebanggaan bagi kita di hadapan tetamu-tetamu. Baik. Irji ilaihim, kembalilah kamu kepada mereka. Ini perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni minta utusan ni balik semula kepada mereka ni siapa? Pemimpin kamu, pemerintah kamu, penguasa kamu, Bilqis. Maksud yang dikehendaki di dalam ayat ni bukan kata balik saja, tapi bila kamu balik, hadiah yang kamu bawa ni tolong angkut sekali. Tak payah tinggal kat sini lah, aku tak mau pun. Jadi kamu balik, hadiah kamu bawa pun bawa balik sekali. Dan ada riwayat-riwayat dalam sesetengah tafsir menyebut ketua utusan, Ra'isul Wafdu bagi Ratu Bilqis, nama dia Munzir bin Amru. Disebutkan nama Munzir bin Amru, ketua utusan bagi kerajaan Sabah tu. Jadi Sulaiman berkata kepada Munzir, kamu balik dan bawa balik hadiah ni sekali. Falanatiyannahum bijunudin la kibala lahum. Balik tu bagi tahu pesanan-pesanan yang aku sampaikan ini kepada pemerintah kamu, supaya kamu tunduk, taat, patuh kepada Allah dan masuklah kepada agama Islam. Tapi kalau kamu tu berkeras, ratu kamu berkeras, nak kekal juga dengan kesyirikan, tak mau ikut apa yang kami sarankan ini, falanatiyannahum, kami akan mendatangi kamu, bijunudin la kibala lahum biha, dengan membawa tentera-tentera yang tidak mampu untuk dilawan dan ditandingi oleh kami. Kalau kamu tak dengar jugalah, kami dakwahkan kepada Islam, tapi kamu tak mau Islam, kamu nak kekal dengan kesyirikan tu, kalau kamu berkeras demikian, kami akan hantar tentera-tentera. Okey, nampak? Kami akan hantar tentera-tentera yang kamu tak berdaya untuk lawan dia. Memang tak berdaya pun. Sebelum ni pun, para wazir dan pemimpin Ratu Bilqis ni dah sebutkan dalam ayat berapa kita ayat yang ke-33 tu. Bila Bilqis minta pandangan daripada wazir dia kata apa? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka berkata, kami adalah golongan-golongan yang kuat. Kita ni orang yang kuat, tentera kita pun ramai. Berapa ramai tentera dia? Salah satu pandangan Imam Qatadah, bawah pemerintahan Ratu Bilqis ni ada 312 orang ahli Dewan Senat dia. Menteri-menteri dia ada 312 orang. Di bawah setiap seorang tu ada 10,000 tentera. 312 menteri, setiap seorang tu ada 10,000. Jadi 312 kali 10,000 keluar apa? Keluar apa? Lebih kurang 3.120.000. Memanglah dia berasa bangga lah kalau kita hari ni pun seorang jeneral, kita hari ni seorang komander perang, kita hari ni field marshal ke apa, mari depan kita, tuan, kekuatan tentera kita 3.120.000, siap sedia menerima arahan tuan. 3 juta bawah aku, kita pun rasa bangga nak berperang dah. Lepas tu apa pula? Termasuk daripada ulu kuwatin, ulama-ulama kata bukan mereka membanggakan kekuatan dan jumlah, tetapi kelengkapan persenjataan mereka, logistik prasana yang mereka punyai, senjata yang lengkap, tentera ramai, senjata yang baik, senjata yang lengkap, ditambah pula wa ulu ba'sin syadid. Setiap daripada tentera ini mempunyai semangat keberanian dan semangat juang yang tinggi. Kalau perang memang berani mati. Kita rasa lagu mana kalau kita pemimpin?
tentera kita ramai, senjata ni kita kata tak ada masalah, semua lengkap bersenjata, lepas tu semua ni kira berani mati ni. Tapi Bilqis juga mengetahui bahawa tentera Sulaiman tu macam mana. Kita ni ramai pun orang, kuat pun orang, senjata banyak pun orang. Tentera Sulaiman orang pun tentera dia, jin pun tentera dia, Ifrit pun tentera dia, burung tentera dia. Lepas tu nak lawan? Nak lawan? Memang tak terlawan. Kalau nisbah kata jin dengan Ifrit ni pula, tambah-tambah hak tak nampak pula. Aduh, sakit kepala kita lah. Duduk jalan, tiba-tiba terkidah kaki, terbalik. Macam tak ada orang pasal macam orang duduk katuk kepala ni, orang duduk pedai ni. Tambah-tambah jin bukan jenis barang nampak pula. Okey, itu lebih kurang lah. Itu tak ada dalam tafsir tu, nak suruh faham. Okey. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. Dan bila berperang, secara rumusan mudahnya, agak-agak kalau perang antara dua kerajaan tu, kerajaan Nabi Sulaiman dengan Bilqis, siapa menang, siapa kalah? Kalah kerajaan Sabah lah. Kalau kalah pula, kalah perang satu hal. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. Kami akan mengeluarkan kamu, bahasa moden kita, kami akan mengusir kamu daripadanya, daripada kerajaan kamu Sabah, azillah, dengan penuh kehinaan. Kita berperang, kalah. Kalau kalah orang kata, dah hang kalah tak apalah, duduklah di sini. Okey lagi, ni tempat kita. Ni kalah, aku akan usir kamu. Orang usir pula kita daripada negeri kita, tanah air kita, dengan penuh kehinaan. Wahum saghirun. Dan tak kurang juga apa jadi, wahum saghirun, kamu akan dijadikan sebagai tawanan-tawanan dengan penuh hina dan dina. Kalau tak dihambat keluar, tak diusir keluar, kamu kalah, kamu akan dijadikan sebagai tawanan. Besar pesanan Nabi Sulaiman tu. Ingat, balik kat Bilqis, bagi tahu supaya dia beriman. Bila beriman, selesai. Kami pun tak ganggu kamu, tak kacau kamu. Tapi kalau berkerah, kami akan bawa tentera kami yang tak mampu dilawan. Bila kamu kalah, kamu akan diusir daripada negeri Sabah dengan penuh kehinaan, dan tak kurang kamu akan dijadikan sebagai hamba-hamba dan tawanan. Baik. Bila kita melihat benda ni, yang inilah salah satu fungsi tadabbur. Tadabbur dia beza dengan tafsir. Kita sebut tadi tafsir. Bila tadabbur ni dia duduk di belakang. Selalunya yang ulama-ulama guna ialah al-akhdh bil ainil iktibar. Mengambil iktibar yang boleh kita dapati daripada ayat yang kita baca, ayat yang kita pelajari. Baik. Apa yang saya nak bawa ialah, selalunya musuh-musuh kepada agama Islam, tak kiralah siapa yang jadi musuh Islam, selalu membuat pertuduhan, membuat momokkan bahawa agama Islam ini disebarkan melalui mata pedang. Islam ini disebarkan melalui kekerasan. Islam disebarkan melalui kekejaman. Islam disebarkan melalui peperangan. Tentera-tentera Islam tu datang pula negeri kami, yang mana dipaksakan, ni ayat mereka, dipaksakan kepada kami supaya menerima agama mereka. Kalau kami tak terima, mahu kekal dengan agama kami, kami kena bayar cukai-cukai tertentu yang kita panggil jizyah dan sebagainya, bernaung di bawah kerajaan Islam. Kami dah tak punya kebebasan yang mutlak sebagaimana sebelum Islam datang. Lebih jauh, kalau jizyah tak mau bayar, agama yang didakwahkan pun kami tak mau, maka jawapan dia ialah perang. Perang ni dalam dua lah. Kalau menang, menang. Kalau kalah, kalah lah. Sama ada kami mungkin jadi hamba, tawanan, atau mati dalam peperangan. Jadi selalu kes-kes macam ni dianggap sebagai kejam. Dianggap sebagai kejam. Baik. Bila kata sebut Islam, jangan sesekali kita gunakan istilah Islam ni sebagai penakluk.
Kita bukan datang nak menakluk, kita bukan datang nak menjajah, tetapi istilah sebenar Islam datang untuk membebaskan. Nak bebaskan apa? Nak membebaskan penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah. Maksud sesama makhluk ni, sebelum ni kamu tak sembah Allah. Tak kira dah kamu sembah pemimpin kamu ke, tu makhluk. Kamu sembah patung ke, tu makhluk. Kamu sembah pokok ke, tu makhluk. Kamu sembah batu ke, tu makhluk. Kami datang nak bebaskan benda tu. Kamu bersetuju dengan apa yang kami bawa ni, hanya sembah pada Allah. Kami pun tak mahu duduk di sini. Go on lah, teruskanlah kehidupan kamu. Tapi sebab kamu tak mahu benda tu, kami tawarkan macam-macam tadi. Okey. Selalunya siapa yang dimomokkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, khalifah-khalifah dulu selalu dimomokkan dengan tuduhan seperti ini. Baik. Dalam kisah ini hampir benda yang sama. Cuma dia belum terjadi kerana keputusan cerdik dan bijaksana yang diambil oleh Bilqis. Bilqis bersetuju untuk menerima Islam yang disarankan dan didakwahkan oleh Sulaiman. Jadi benda tu settle. Bayangkan tadi Sulaiman habaq, kalau kamu tak mau beriman, kamu tak mau menyembah Allah, apa ayat tadi cerita? Kami akan datang bawa tentera kami. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Perang. Bila perang, kamu akan diusir. Karena tawanan perang apa semua sekali. Bayangkan kalau kita kata Bilqis tu tak mau dengar, maka peperangan berlangsung. Adakah dalam konteks ini kamu akan gunakan poin yang sama untuk mengatakan Nabi Sulaiman juga lebih kurang macam Nabi Muhammad? Islam disebarkan melalui peperangan, mata pedang, kekejaman, kezaliman. Jadi tak zalim ke Nabi Sulaiman kalau kita kata dah tu kerajaan kamu dah luah dah, pasal apa nak kacau kerajaan negeri Sabah? Ikut dia lah, dia nak sembah matahari ke, dia nak sembah apa pun, dia tak kacau kerajaan kamu. Kita akan guna ayat-ayat yang berbau liberal seperti itu. Kita akan gunakan atas sentimen apa? Kebebasan. Jangan kacau orang. Biarlah kamu nak sembah Allah, sembah Allah. Kami nak sembah matahari, jangan kacau kami. Kamu nak undang-undang tu, go on. Kami nak pakai undang-undang ni, go on. Sepatutnya demikian. Tapi Nabi Sulaiman ni seolah-olah buat apa? Kalau kira dia kacau ke tak kacau, memang kena kacau sebab benda tu penting. Sebab nak semua hamba, nak semua manusia hanya menyembah Allah, jangan sembah benda lain. Bukan kecil ni. Jadi kalau benda tu berlaku, maka beranikah kamu nak mengeluarkan tuduhan yang sama? Nabi Sulaiman pun kejam juga. Seolah memaksakan Islam yang dia tawarkan pada Bilqis. Kalau tak mau, kami serang. Kalau kamu tak berani untuk mengatakan tentang isu ni, kenapa tuduhan kepada Nabi Muhammad, sahabat dan khalifah sebelum ni berlaku? Padahal benda sama. Benda sama. Itu ain bi'akhzil iktibar. Kita ambil satu lagi contoh. Kalau kita duk tengok dalam Quran, antara tokoh-tokoh ataupun personaliti yang dilaknat oleh Tuhan, personaliti yang dilaknat oleh Tuhan, antaranya zaman Nabi Ibrahim. Dia lawan siapa? Nabi Ibrahim lawan siapa zaman dia? Namrus. Kalau zaman Nabi Musa, dia lawan Fir'aun. Ni antara watak-watak yang Allah letak cerita mereka ni dalam Quran. Watak Nabi Musa, watak Fir'aun, watak Namrus, watak Ibrahim, Qarun, Haman, ni semua sezaman. Jadi daripada apa yang kita boleh dapati, sebenarnya Bani Israel dengan rakyat-rakyat yang diperintah oleh Fir'aun ni mana ramai. Hak sebelum ni yang jadi penyokong kepada Fir'aun, pendukung kepada Fir'aun, dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa tu mana ramai? Ramai hak sokong Fir'aun, sebab dia pemerintah Mesir, semua orang bekerja dengan dia. Tapi hak ikut Nabi Musa ni sikit saja jumlah dia.
Tetapi apa sebenarnya kalau kita perhati sungguh-sungguh yang menyebabkan Fir'aun berkuasa? Yang menyebabkan Fir'aun berkuasa ialah, kalau ambil rumusan, dia berjaya manipulasi. Dia berjaya manipulasi kebodohan rakyat dia. Rakyat-rakyat dia yang bodoh, rakyat-rakyat dia ni tak tahu apa, rakyat dia ni tak mengerti, dimanipulasikan kebodohan mereka untuk dia terus berkuasa. Dengan kata lain, dia cukup terancam bila ada jenis golongan intelek dan jenius muncul dalam golongan ni. Mari hak cerdik seorang, mari hak otak bergeliga seorang, dan ada sedikit pengikut, orang ni boleh menjadi ancaman bagi dia. Padahal apakah nilai seorang Musa dengan jumlah pengikut yang kecil di sisi Fir'aun yang berkuasa segala-galanya? Tapi bila Nabi Musa ni bawa hujah-hujah, bawa dalil-dalil, bawa bukti yang otak manusia ni boleh berfikir, keluar daripada kebodohan, keluar daripada kejahilan, tak boleh pilih lagu ni, bahaya ni. Lalu dia pun cabar Nabi Musa beradu kekuatan. Masa tu dia cukup sinonim dengan ahli-ahli sihir dia. Jadi hari yang ditetapkan pun, maka berlakulah perlawanan. Marilah ahli sihir dia hebat-hebat, ahli sihir dia yang terkenal, lempar tali. Nabi Musa lempar tongkat dia. Last kali ular Nabi Musa tu makan semua tu. Lepas tu apa jadi? Kepada sebahagian ahli sihir tu, mereka beriman. Sebab mereka tahu, mereka ahli sihir, mereka tahu yang mana sihir, yang mana mukjizat, yang mana sihir, yang mana bukan sihir. Sebab mereka ahli sihir. Hak mereka buat tu sihir. Tali, mereka hipnotis orang, mata orang tengok, nampak macam ular. Tapi hak Sulaiman ni, sebab mereka tu ahli dalam sihir, mereka tahu tu bukan sihir. Bila tahu tu bukan sihir, tu mukjizat. Bila mukjizat, sebab tu mereka beriman. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun dengar kenyataan ini, kata apa? Adakah kamu berdua beriman, ataupun kamu beriman sebelum mendapat keizinan daripada aku? Nak beriman, kena minta izin dia. Kalau dia kata, oh aku tak izin kamu beriman, maka tak boleh beriman lah, walaupun kita nak beriman. Maksudnya dia kena izin dulu. Last sekali apa dia buat kepada yang beriman? Mereka ni disalib di pohon-pohon tamar. Musa dah jadi ancaman bila dah mengeluarkan orang daripada kebodohan dan manipulasi dia sebelum ni. Bagaimana dengan Namrus? Namrus kan cabar Nabi Ibrahim berdebat kan? Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Dia buat keluar dua pesalah daripada penjara kan? Satu dia lepas, satu dia hukum. Hak dia hukum tu mematikan, hak dia lepas tu menghidupkan. Tok hakim lah ni boleh buat tu. Kalau macam tu, Tuhanku menaikkan matahari dari timur dan membenarkan di barat. Kalau kamu rasa kamu ada power, kamu ada kuasa, kamu tukar. Hak barat tu jatuhkan kembali ke timur. Tengok Allah guna fabuhital ladzi kafar. Fabuhitan ni kelu bengong. Kalimah bahasa Arab yang Allah guna tu, fabuhitan ni memang tengangau, tak boleh nak kata apa dah. Memang tak boleh nak buat apa. Sepatutnya kalah debat, selesai kan. Tapi dia buat apa kat Nabi Ibrahim? Pasang unggung api punya besar, nak bakar kawan tu. Padahal tadi ajak berdebat, kalah debat, okey selesai, okey aku kalah, hang menang, okey hang balik, aku balik. Oh ni dia tak puas hati, dia kalah, nak bakar pula kawan tu. Dia tak mau kebenaran yang Ibrahim bawa tu akan jadi meramaikan lagi pengikut-pengikut yang mengikuti kepercayaan yang dibawa oleh Ibrahim, sehingga orang akan meninggalkan ajaran-ajaran dan apa yang datang daripadanya sebelum ni. Jadi hari ini benda yang sama berlaku. Benda yang sama berlaku tuan-tuan. Mana-mana hak genius, mana-mana hak intelek, mana-mana hak cerdik sikit akan cuba dicantas. Ini bahaya ni, pengaruh dia ni boleh bawa macam ni. Kalau dia cakap ni, orang dengar ni, kalau dia ni, kalau dia ni, bahaya ni.
Boleh jadi haru biru kita punya kerajaan ni, boleh runtuh kita punya kerajaan ni. Berlaku tak benda macam ni? Kita sebut umum, tak kisahlah siapa dia. Inilah yang perlu kita ambil. Kita bukan baca Quran saja-saja, tuan-tuan. Bukan ambil kisah. Kisah tetap berlaku dah. Kisah Nabi tu, dia tak akan repeat balik dah. Maksud tak repeat balik, Nabi tu tak akan dihidupkan balik dah oleh Allah buat kali yang kedua untuk mengulangi kisah dan sejarah yang lama. Tetapi yang hidup apa dia? Sifat-sifat yang ada dalam kisah tu terus hidup. Sifat yang ada dalam kisah tu yang hidup. Hari ini Fir'aun mati dah. Sifat Fir'aun ada lagi ke tak? Sifat Fir'aun tu hidup. Namrus mati dah. Namrus hak betul. Sifat Namrus ada. Adakah orang yang bersifat seperti Nabi Musa? Ya. Bukan maksudnya Nabi dia jadi Nabi Rasul, tak. Sifat yang ditonjolkan oleh Nabi Musa ada. Nabi Lut ada, Nabi tu ada. Kalau kita ambil perangai kaum sebelum ni, perangai kaum Lut tak ada lagi? Ada. Isu dua yang ni yang selalu kita bahas. Benda ni wujud, dia tak boleh jadi lagu tu tanpa ada orang yang merancang. Faham tak maksud saya? Dia bukan kata benda tu, oh jadi lagu tu natural, jadi lagu tu semula jadi. Ada orang yang nak benda tu jadi demikian. Kenapa masih perlu ada lagi watak-watak seperti ini? Dan dia tak akan berakhir sampai hari kiamat. Sama ada watak protagonis dengan antagonis. Jadi pilihlah kita nak yang mana. Quran dah jadi acuan, Quran dah jadi sebagai petunjuk kepada kita. Kita nak jadi pengikut kepada golongan yang mana? Golongan Nabi-Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah ke golongan yang pernah menjadi penentang-penentang kepada Nabi-Nabi dan Rasul dalam zaman masing-masing. Itu ya. Pilihan di tangan kita. Sebab tu berakhirnya bila kita kata sebut mati ni, semua kita akan mati. Betul, saya akan mati tak tahu bila. Tuan-tuan akan mati tak tahu bila. Yang lebih besar ialah kita nak mati bentuk macam mana. Kalau kita tu mati saja-saja, tak kira mati lagu mana, selesai tuan-tuan. Mati kita ni mati duduk golongan mana? Mati sebagai golongan seperti penyokong Nabi-Nabi dan Rasul ke mati sebagai seperti golongan penentang Nabi-Nabi dan Rasul? Dua tu je. Itu aduk bimbang pun mati tu tentu dah. Aku ni nak mati lagu mana? Risau kita takut mati terjebak dengan golongan hak satu lagi. Cuba elak dah, takut-takut. Itulah harapan seorang hamba yang beriman pada Allah. Jadi pilihan di tangan kita, ikhtiariah kita. Allah dah bagi petunjuk, Allah dah bagi jalan pada kita, suruh apa yang kita pilih. Tapi memang itulah hakikat orang yang beriman. Jalan ke syurga ni memang cukup rumit, cukup sukar, cukup payah. Dia bukan senang. Sebab harga yang kita nak terima tu terlalu besar. Terlalu besar. Syurga tu terlalu besar untuk digapai dengan mudah. Dia bukan jalan dia mudah. Berbaloi lah orang masuk syurga tu. Kalau kita tengok dengan kehidupan dia di dunia, Nabi-Nabi macam mana, Rasul-Rasul macam mana, orang soleh macam mana. Berbaloi atau tidak dia duduk di syurga? Berbaloi. Berbaloi lah pula kepada penentang-penentang duduk di neraka. Orang-orang yang Allah kutuk, orang-orang yang Allah laknat, mengembalikan semula kisah kehidupan mereka di dunia, kita akan kata berbaloi apa yang Allah letak. Berbaloi ke tak berbaloi? Contoh kita kata macam tak berbaloi lah Fir'aun masuk neraka kalau Fir'aun masuk juga. Kalau dia tu ada something wrong ke tak? Macam tak berbaloi je Fir'aun, bukan apa pun, bukan apa-apa. Hang baca macam mana? Maksudnya apa yang Allah letak tu dah berbaloi dengan pengakuan dia sebagai Tuhan, manipulasikan kebodohan rakyat, bersekongkol dengan ahli sihir, menggunakan ahli-ahli nujum untuk meramal sesuatu, memperbodoh-bodohkan orang.
Apa yang Allah letak tu dah berbaloi. Tapi itulah kacamata kita menilai sebagai manusia yang diberi takat dan terhad kefahaman kita. Lebih jauh Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang beliau telah takdirkan atas segala hal dalam dunia ini, termasuklah hakikat kehidupan kita selepas bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Dan insya-Allah kita berakhir pada malam ini walaupun cuma 2 ayat, mudah-mudahan kita dapat dijadikan sebagai suri dan tauladan di dalam kehidupan kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang selalu salah dan silap tu tak ada orang lain, diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.